Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu sekali lagi bersama saya Dr. Ahmad Rustam bin Madzin. Saya adalah pakar perunding psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang sangat menarik, iaitu topik yang berkaitan dengan keengganan anak-anak kita ke sekolah. Tentu dalam konteks sekarang ini, dalam konteks pandemik COVID-19, salah satu yang kita risaukan adalah apabila sampai masanya anak-anak kita akan ke sekolah kembali selepas sebegitu lama, berbulan-bulan. Kita risau anak-anak kita mungkin ada masalah untuk kembali ke sekolah. Jadi itu adalah satu situasi yang sebenarnya sangat real, sangat benar, di mana kita boleh faham bahawa ada ramai anak-anak kita di luar sana yang mungkin sudah berasa terlalu selesa ataupun dah seronok duduk di rumah tanpa perlu ke mana-mana, dan sekarang tiba-tiba perlu pula ke sekolah. Dan isu keengganan ke sekolah ini bukan sahaja di kalangan anak-anak, mungkin juga ibu bapa juga ada masalah yang sama, di mana ibu bapa pula isu dia adalah tak keberanian ataupun kerasauan berkaitan menghantar anak-anak ke sekolah dalam situasi pandemik yang masih lagi dikira masih belum terkawal ini. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sedar bahawa lama-kelamaan, mahu tidak mahu, situasi bersekolah seperti biasa akan berlaku, sama ada dalam tarikh yang terdekat ini dan mungkin ada tarikh yang tertangguh lagi, wallahualam. Tetapi apa yang Dr. nak bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan masalah keengganan ke sekolah, ataupun istilah yang biasa kita gunakan dalam psikologi, iaitu school refusal. Bahasa Inggerisnya school refusal. Dan ini adalah satu fenomena yang amat biasa dilihat di mana-mana sekolah di seluruh Malaysia, di seluruh dunia sekalipun. Dia adalah satu masalah yang sangat biasa. Berdasarkan National Health Service di United Kingdom, melalui servis mereka berkaitan dengan masalah kesihatan mental kanak-kanak dan remaja, school refusal ataupun keengganan ke sekolah ini, tuan-tuan dan puan, boleh diakibatkan oleh dua situasi. Situasi yang pertama adalah situasi di mana anak itu ataupun remaja itu mempunyai reaksi yang fobia, reaksi yang takut, reaksi yang gerun dan gentar terhadap situasi di sekolah ataupun situasi-situasi tertentu di sekolah, di bilik kelas mereka ataupun dengan guru-guru tertentu, dengan mata pelajaran tertentu, tetapi situasinya adalah mereka berasa gerun, gentar, takut dan fobia terhadap situasi yang ada di sekolah itu. Ia bukan berkaitan tentang diri mereka ataupun ibu bapa, tetapi ia berkaitan dengan situasi berada di sekolah. Dan ada banyak sebab yang mengakibatkan anak-anak ini menjadi begitu. Mungkin salah satunya adalah diakibatkan oleh mereka merasakan risau tentang adakah mereka mampu untuk perform semasa di sekolah, adakah mereka mampu untuk buat seperti anak-anak yang lain, ataupun mereka rasa malu, rasa kurang keyakinan diri dan sebagainya, mengakibatkan mereka berasa gentar untuk bersekolah. Itu adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua ataupun sebab kedua yang mengakibatkan ramai anak-anak enggan ke sekolah adalah diakibatkan oleh anak-anak itu menunjukkan rasa ketakutan untuk datang ke sekolah, diakibatkan perasaan risau untuk meninggalkan rumah ataupun risau untuk berpisah daripada ibu bapa, ataupun kita panggil dalam konteks istilah psikiatri atau psikologi, kita panggil separation anxiety. Separation anxiety ni adalah kerisauan ataupun keresahan, kegelisahan yang wujud diakibatkan situasi di mana anak-anak tersebut dipisahkan daripada ibu bapa, walaupun sebenarnya mungkin ibu bapa memang dah biasa dah tinggalkan dia orang untuk kerja dan sebagainya, tetapi diakibatkan oleh situasi tertentu, trauma-trauma tertentu ataupun kejadian-kejadian atau insiden tertentu, mereka merasakan bahawa jika mereka tinggalkan ibu bapa sekarang atau jika mereka tinggalkan rumah sekarang, mereka akan kehilangan ataupun mereka akan risau sesuatu yang buruk bakal berlaku bila mereka tiada di rumah. Jadi ini adalah situasi di mana mereka tak mahu tinggalkan rumah. Situasi pertama adalah mereka tidak mahu untuk ke sekolah diakibatkan situasi di sekolah. So ada dua sebab utama mengakibatkan
anak-anak kita mungkin tidak mahu ke sekolah. Jadi kalau kita tambah lagi dalam situasi sekarang, of course kita boleh bincang dalam konteks pandemik kan, COVID-19, di mana mungkin dalam keadaan sekarang sebenarnya kerisauan itu lebih kepada kerisauan ibu bapa yang risau kalau dihantar anak ke sekolah, kod-kod ada jangkitan COVID di sekolah, apa akan berlaku pada anak mereka. Ini kerisauan yang ibu bapa alami ataupun ibu bapa rasakan. Tetapi Dr. nak bincang secara umum dulu, tak mahu nak spesifik sangat kepada pandemik. Umumnya dua sebab yang Dr. katakan. Lepas ini dalam segmen seterusnya Dr. akan bincangkan apakah simptom-simptom ataupun gejala-gejala yang mengakibatkan yang menunjukkan anak tersebut mempunyai isu keengganan ke sekolah. Ya, okey, saksikan nanti. Baiklah tuan-tuan, kita sambung semula dengan segmen kedua kita, iaitu mengenal pasti apakah gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak kita jika mereka mempunyai masalah keengganan ke sekolah ataupun school refusal. Tuan-tuan dan puan, saya akan bagikan tujuh gejala yang kita kena kenal pasti sebelum kita menyatakan bahawa anak kita ada masalah berkaitan dengan keengganan ke sekolah atau tidak. Yang pertama sekali ialah ini adalah simptom yang biasa yang mereka tunjukkan, iaitu komplain-komplain berkaitan dengan sakit-sakit badan yang tidak spesifik, sakit perut, tak selesa, rasa nak kirit-birit, rasa loya, nak muntah pun tidak. Kadang-kadang dia macam retching, kita panggil macam tu. Ada yang sakit kepala, berdenyut-denyut lah, bila bangun pagi mula nak pening, nak pitam dan sebagainya, rasa badan tak larat, dan macam-macam lagi lah penyakit-penyakit badan yang mereka tunjukkan yang tidaklah spesifik sangat, tetapi cukup untuk kita merasa risau bahawa mungkin anak kita betul-betul sakit. Dan kebanyakan masa tuan-tuan memang dalam konteks itu mungkin kita perasan bahawa anak tidak akan totally okay selepas kita okey, sampai pergi sekolah lah, rehatlah kat rumah, makan ubat, that kind of thing kan. So anak-anak kita mula kerap menunjukkan komplain-komplain yang sama saja setiap kali nak pergi ke sekolah. Ini adalah diakibatkan oleh kerisauan mereka. Gejala kedua adalah apabila anak yang masih muda atau remaja menunjukkan kedegilan dan juga orang kata tak berganjak lah untuk pergi sekolah ni. Dia orang tak mahu tukar baju, dia orang tak nak mandi, dia orang enggan keluar daripada rumah, dia orang enggan untuk masuk dalam pagar sekolah, dia sanggup mengamuk, dia sanggup menjerit, dia sanggup menangis, dia sanggup meronta, bergolek dan sebagainya kerana mereka tak nak masuk ataupun tak nak pergi sekolah. Jadi dia akan menunjukkan macam-macam tingkah laku yang mengakibatkan bahawa kita pun macam, oh anak aku memang confirm memang tak nak pergi sekolah ni, dan kita akan jadi macam habislah. So mereka memang akan mahu masuk ke sekolah. Dia dalam bahasa Inggerisnya mereka menyatakan bahawa extreme determination not to attend school. Memang tak nak langsung lah, cakaplah apa pun, buatlah apa pun, mereka takkan masuk ke sekolah. Yang ketiga adalah apabila anak-anak akan mula menunjukkan rasa resah, gelisah dan mudah marah, terutama pada waktu pagi pada hari persekolahan. Jadi pada hari sekolah dia mulalah menunjukkan macam nampak resah, nampak gelisah, nampak panik, nampak tak seronok, mudah marah, sensitif dan sebagainya pada hari sekolah. Kalau hari cuti nampak okey, tak ada masalah. Macam anak kita macam dibuat-buat pula kan. Mereka bukan buat-buat tuan-tuan. Ini bukannya perangai ataupun ini bukannya macam sesuatu yang mereka sengaja buat, tetapi ia adalah ada kaitan dengan masalah psikologi mereka hadapi. Seperti yang saya katakan pada segmen pertama itu. Yang keempat tuan-tuan dan puan ialah mereka ada di kalangan anak-anak ini menghadapi kesukaran untuk tidur pada waktu malam. Pada waktu malam di mana esoknya adalah hari persekolahan. Hari lain tak ada masalah, tetapi esok sekolah, malam tu dia akan susah tidur, dia pusing. Kita dengarlah dalam bilik dia bising-bising, bergerak ini buat itu, petang-petang pergi dapur, keluar bilik dan sebagainya. Mereka tak boleh nak tidur. Seterusnya adalah bila semua simptom ni, semua gejala-gejala ni akan hilang dengan sepenuhnya bila mereka dapat masuk ke sekolah. Maksudnya bila sampai ke sekolah, semua masalah-masalah hilang. Tadi punyalah teruk tu, macam-macam berposak lah orang katakan nak untuk masukkan dia ke sekolah tu. Masuk sekolah tu macam magic. Ini kalau kita berjaya sampaikan mereka ke sekolah lah, maksudnya bila nak masuk pada sekolah, magic hilang. Terus segala sakit ke, yang meronta, yang marah, semua tu hilang. So ini dalam konteks di mana anak ini masih boleh
maksudnya dipaksa lah sampai ke sekolah. So semua simptom tu akan hilang baik-baik saja mereka sampai ke sekolah. And then biasanya simptom-simptom atau gejala yang doktor sebutkan tadi akan jadi sangat teruk pada malam sebelum mulanya minggu persekolahan yang baru ataupun selepas cuti sekolah yang panjang, dan ia kurang pada waktu hujung minggu dan pada hari cuti. Jadi simptom tu kita nampak dia punya pattern. Dekat-dekat nak sekolah, cuti nak habis, dah mula sakit kepala sehari 2 hari, lepas tu mula tak selesa perut dan sebagainya. Malam nak sekolah, the next day mula dah tak boleh tidur, rasa gelisah, mudah nak marah dan sebagainya. Dan last symptom tuan-tuan dan puan adalah apabila anak-anak kita menunjukkan ketakutan yang sangat real, ketakutan yang sangat jelas ketara dilihat oleh ibu bapa apabila mereka diminta untuk ke sekolah, attend school, and dia orang lebih rela untuk duduk di rumah ataupun lebih rela duduk kat luar sekolah pun tak apalah, biarlah. Tapi masuk sekolah tak boleh, tapi duduk kat pagar tak apa, okeylah. As long as tidak masuk ke dalam sekolah. Jadi 7 simptom ini tuan-tuan dan puan adalah simptom ataupun gejala-gejala tanda-tanda bahawa anak kita mungkin mempunyai masalah keengganan ke sekolah ataupun kita panggil sebagai school refusal, dan kita kena tackle ataupun kita kena atasi masalah ni dari awal lagi supaya dia tidak berlarutan, tidak menjadi melarat dan menyukarkan kita untuk membantu anak-anak kita betul-betul kembali ke sekolah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa lagi lama mereka tidak ke sekolah, lagi susah untuk mereka kembali sekolah seperti biasa. Okey? Tuan-tuan dan puan, dalam segmen terakhir ini saya akan berkongsi beberapa tips yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan untuk membantu anak-anak kita kembali ke sekolah seperti biasa, terutama dalam konteks di mana anak-anak kita masih lagi di peringkat awal keengganan mereka ke sekolah, dan isu itu masih lagi belum menjadi kronik. Kronik maksudnya mungkin lebih dari sebulan dan sebagainya lah. Jadi sebelum kita menghantar anak-anak kita untuk rawatan dengan psikologis ataupun kaunselor ataupun dengan pakar psikiatri dan sebagainya, mungkin kita boleh mulakan di rumah dahulu. Yang pertama sekali yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat adalah untuk mengenal pasti apakah sebenarnya trigger ataupun pencetus kepada masalah tersebut. Adakah ada isu-isu di mana mereka mungkin dibuli di sekolah yang kita tak tahu? Adakah mungkin mereka berhadapan dengan masalah akademik yang kita mungkin tak tahu? Adakah mereka berhadapan dengan isu keyakinan diri dan sebagainya yang mungkin kita tidak pernah tahu? Dan sekarang apabila anak kita menunjukkan tanda-tanda sebegini, kita kena mula belajar, mula mendengar tanpa perlu kita komen, komplain dan sebagainya dan kritik dan sebagainya, untuk kita tahu benar-benar apa masalah mereka. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh lakukan adalah jika sekiranya anak kita tidak open up ataupun tidak mahu bercakap dan sebagainya, mungkin kita boleh cek di sekolah apa masalahnya. Mungkin ada perkara-perkara yang berlaku di sekolah yang kita tidak tahu, yang mungkin guru perasan itulah pencetus kepada masalah ini, terutama sekali untuk anak-anak yang sudah pernah bersekolah sebelum ini, di mana guru-guru mungkin nampak apakah masalah yang dihadapi oleh anak kita, dan kita boleh bincang dengan anak kita secara baik bagaimana untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi di sekolah supaya isu ini tidak berterusan dan mengakibatkan mereka lebih sukar untuk ke sekolah kemudian hari. Yang ketiga, apa yang kita boleh buat adalah dengan cara mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan mereka yang rapat dengan mereka untuk bercakap dengan mereka. Nowadays tak ada masalah sangat sebab anak-anak kita pun sebenarnya ada WhatsApp group sendiri, Telegram group sendiri dekat sekolah dan sebagainya. Mungkin boleh bantu dengan cara anak-anak kita yang ada kawan rapat, minta tolong kawan rapat dia bercakap dengan anak kita, ajak mereka ke sekolah dan sebagainya. Seterusnya, pada peringkat awal isu school refusal ni, ibu bapa perlu lebih asertif. Kita panggil lebih asertif maksudnya lebih tegas dalam konteks untuk membawa anak itu ke sekolah. Jangan kita bukan terlalu lembut tu, maksudnya bukanlah bermaksud kita kena rotan, kena pukul, kena jerit dan sebagainya. Tapi assertiveness tu dari segi sikap kita, konsistensi kita dan komitmen kita untuk bawa juga mereka ke sekolah, untuk kenal pasti apa masalah mereka dan bantu mereka untuk selesaikan masalah itu secara bersama, tanpa kita memberikan terlampau banyak kita panggil ruang untuk mereka tidak ke sekolah.
Dan seterusnya, bila mana masalah ni mungkin sudah agak lama dan mungkin tuan-tuan dan puan pun mungkin sudah mula buntu bagaimana untuk membantu mereka, kita boleh perkenalkan apa yang kita panggil sebagai stepwise plan untuk anak-anak kita kembali ke sekolah, ataupun dalam konteks istilah psikologi kita panggil sebagai systematic desensitization. Apa yang kita lakukan adalah sebagai contoh, bila anak-anak kita enggan ke sekolah untuk tempoh yang lama, mereka masih lagi perlu bangun pada waktu pagi, pada waktu yang sepatutnya mereka bersiap ke sekolah. Mereka masih lagi perlu mandi, bersiap seperti biasa walaupun tidak mahu ke sekolah. Mereka dilarang untuk menggunakan gadget untuk tujuan berhiburan dan sebagainya sepanjang waktu persekolahan yang sepatutnya. Mereka perlu melakukan kerja-kerja sekolah berdasarkan jadual sekolah yang sedia ada walaupun mereka di rumah. Jadi kita kena tetapkan disiplin supaya mereka boleh belajar sebagaimana mereka sepatutnya belajar di sekolah dan tidak diberi reward. Bila mana tak payah pergi sekolah, boleh main game sepanjang hari, boleh tidur sampai tengah hari, boleh buat apa saja dan sebagainya. Jadi kita mulakan sekolah dari rumah. Kita tetapkan jadual sebagaimana sepatutnya, dan daripada situ kita akan mula bawa mereka perlahan-lahan ke arah sekolah semula dengan rancangan yang sangat jelas bahawa anak kita mesti kena ke sekolah kembali. Seterusnya, perkara ini boleh juga dibincangkan dengan guru-guru juga tentang apakah langkah-langkah yang boleh guru bantu dalam konteks ini, sebab guru-guru berpengalaman dalam berhadapan dengan anak-anak yang ada isu ke sekolah. Kita faham bahawa dalam konteks sekolah di Malaysia, anak-anak yang tidak datang ke sekolah untuk tempoh sekian-sekian, guru pihak sekolah akan mencari mereka di rumah, telefon mak ayah dan sebagainya. So kita gunakan kepakaran guru dalam berhadapan dengan situasi ini untuk membantu anak kita kembali. Lain-lain tuan-tuan puan, mungkin kita kena kenal pasti juga apakah event ataupun situasi-situasi terkini yang mengakibatkan anak kita tiba-tiba tidak mahu ke sekolah. Contoh, isu rumah tangga yang mungkin anak kita perasan bahawa mungkin kita pernah ugut kepada pasangan kita nak tinggalkan rumah dan sebagainya. Anak kita dengar, anak kita takut dan ia mencetus masalah yang kita panggil sebagai separation anxiety atau kegelisahan akibat dipisahkan. Jadi bila anak kita dengar benda-benda seperti ini, dia boleh mengganggu psikologi anak kita juga. Ataupun ada berlakunya kematian di rumah pada tempoh yang terdekat, atau berlakunya sesuatu yang mengakibatkan mereka fobia dan takut untuk pergi ke sekolah diakibatkan mungkin kemalangan dan sebagainya. Perkara ini kita kena kenal pasti sebab mungkin ada masalah psikologi yang perlu bantuan daripada kaunselor atau ahli psikologi atau pakar psikiatri untuk membantu mereka. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan masalah ini masih lagi tidak selesai, mulakan bantuan di pihak sekolah dengan kaunselor di sekolah. Kemudian datanglah ke klinik kesihatan untuk mendapatkan khidmat nasihat dari doktor-doktor di klinik kesihatan. Dari klinik kesihatan mereka akan rujuk kepada pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja di hospital-hospital yang terdekat, dan kita akan bantu dengan cara yang lebih baik berdasarkan kepakaran pakar-pakar perunding kita yang berada di seluruh Malaysia. Sebab masalah ini tuan-tuan dan puan, lagi lama ia dibiarkan, lagi sukar ia dirawat, ia dibantu, dan kita faham bahawa apabila anak kita sudah terlampau lama tidak ke sekolah, dah tentu lebih banyak benda yang mereka tertinggal, dan bila lebih banyak benda yang tertinggal, lebih hilang keyakinan mereka untuk kembali ke sekolah, lebih risau, lebih takut, lebih gelisah, mungkin lebih malu untuk ke sekolah dan sebagainya, dan isu itu sebenarnya boleh menerukkan keadaan mereka. Jadi langkah pencegahan awal, langkah intervensi awal mesti dilakukan untuk anak-anak kita supaya masalah mereka ini tidak melarat. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk kita punya segmen kali ini. Diharapkan apa yang saya sampaikan dapat mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Diharap kita boleh berjumpa lagi pada kemudian hari, insya-Allah.